Jadi pada saya, ringkasan yang doktor bagi berkenaan dengan teruskan, berhenti dan mula ni memang nampak banyaklah dia punya kebaikan di sini walaupun pada asalnya pembentangan kumpulan tu dia berasingan. Jadi bila dicampurkan ini nampak lebih jelas lah apa yang kita dah garapkan selama 3 hari yang lepas tu. Jadi memang kalau ikut pada hakikatnya, memang kita cubalah, kalau dari segi saya sendiri, saya cuba untuk menerapkan apa yang dah dipelajari itu. Malah saya ada buat satu sesi pengkongsian dengan semua kaki tangan. Tapi saya tak pastilah sejauh mana keupayaan kaki tangan untuk absorb benda tu pada masa tu. Tapi walau macam mana pun, saya rasa ada kebaikan yang telah pun kelihatan lah hasil daripada pengkongsian tu. Dan saya harapkan benda ni dapat berterusan lah. Tapi satu lagi perkara yang nyata ialah apa yang terancangkan tu tak semudah seperti apa yang kita nak laksanakan. Oleh sebabnya penerimaan masing-masing adalah berbeza. Kita pun fahamlah tahap masing-masing. Jadi bila kita usahakan, kita pun kadang akan rasa tak sabar. Saya tak nafikan tu. Tapi saya cuba bersikap lebih positif supaya apa yang saya cuba buat hasil daripada perkongsian khusus ini dapat hasil yang positif lah akan datang. Itu sajalah yang setakat ini yang saya dah amalkan. Dalam nak menguruskan sesuatu organisasi, terutamanya dalam institut latihan di bawah Jabatan Tenaga Manusia, saya ni di Albi Pedas, memang ada cabaran je lah. Pasal kita nak menguruskan manusia, tuan doktor, memang cabaran. Kita pun sebagai pemimpin pun manusia juga. Ada dalam kita menjalankan tugas tu banyaklah dengan emosi, sabar kena tinggi. Itu yang orang kata yang idealnya, right? Cakap tu dan kita nak letakkan dalam slide dan apa tu memang senang. Itu yang pengarah saya rasa semua yang lakukan. Dan kita memang betul, saya setuju, kita tak boleh nak memperkecilkan dan tidak menghargai staf di bawah kita ni, doktor. Di situ yang kita amalkan supaya masing-masing ada rasa kekitaan. Yang tugas yang sukar, yang mencabar bukan sukar, tapi kita have to do. Kita nak reframe balik macam mana cara fikir saya dan juga rakan-rakan di institut ni. Tapi tugas ni bukan dalam satu malam, satu hari saja. Dia kena continuously. Betul. Tapi saya dah tua ni, rasa tua ni, doktor. Rasa sabarlah. Dulu masa muda-muda tu memang pantang sikit, marah saja. Tapi sekarang ni kita banyak kena bersabar. Kalau tentang tu kita kena mengaku tua lah, doktor. Tentang lain kita kena mengaku muda. So that's the thing, doktor, yang saya amalkan di sini. Tapi memang ada pro and kontra. Kesabaran, kena good listener, dan jangan memperkecilkan kita punya subordinate. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk dan juga sahabat-sahabat yang lain, apa yang saya belajar kan daripada kursus ni lebih kepada reflection tau. Maksudnya betul. Reflection. Betul. Apa yang secara idea yang kita belajar dan dari segi praktikalnya apa yang kita nak laksanakan di institut. Dan sebagai pengarah, kita kena tahu bahawa setiap kursi yang staf kita duduk itu, body dia tu ada maruah masing-masing. Ada kemuliaan masing-masing. Jadi kursi yang saya duduk sebagai pengarah ada kemuliaan saya. Kursi yang TP, KJ, pengajar-pengajar yang lain tu ada kemuliaan dia, ada maruah dia. Jadi sebagai orang yang bermaruah, kita perlu menghormati orang lain juga supaya orang lain perlu menghormati diri kita. Dan saya suka juga untuk kongsikan pada hari ini, dalam surah Ar-Rahman Allah ada sebut berkenaan dengan dua sungai yang Allah jadikan, sungai yang itu dekat Selat Gibraltar yang di atas pada Afrika tu, benua Afrika, yang mana satu tu dia punya density yang berbeza. Maksudnya sungai yang bukan sungai, laut yang berbeza yang Allah jadikan. Maksudnya yang ini lebih masin, yang sebelahnya kurang masin, dan dari segi kelikatannya pun tak sama.
Tetapi dalam Al-Quran itu menyatakan bahawa di antara satu sama lain itu tidak membatasi sempadan yang lain. Jadi masing-masing tahu, masing-masing kena faham peranan masing-masing supaya masing-masing boleh buat tanggungjawab dengan lebih baik dan pada masa yang sama menghormati hak yang lain dan tidak membatasi urusannya. Yes. Itu yang saya nampak. Saya cakap pesan pada diri saya dan juga staf saya. Pagi-pagi sebelum bila dah sampai dekat office tu, 1 minit tu dalam kereta kita betulkan niat. Sebelum kita buka pintu tu, sebelum kita buka pintu tu, betulkan niat diri kita semua untuk apa kita datang bekerja ni. Sebab itu saya rasa salah satu rancangan kerja gembira jugalah, supaya bila kita betulkan niat dan kita fokus untuk niat kita tu, dan kita sebagai seorang Islam, semua kita buat tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita fokus benda tu. Jadi bila kita fokus benda tu, insya-Allah Allah akan bantu kita lah. Saya cakap kat dia orang lah, dan untuk diri saya jugalah. Jadi seperti Tuan Haji Ipin cakap tadi tu, bila kita muda kita tak berapa sabar, tapi bila kita tua kita lebih sabar dan kita lebih matang dan kita melihat benda tu dari sudut yang berbeza tau. Kita lebih memahami. Kalau kita lebih memahami, kita tak cepat orang cakap tak cepat melatah tau. Kita lebih faham dan kita lebih nampak angle yang lebih besar to solve that problem. Pandangan saya sebenarnya apa yang ditekankan dalam program tersebut, sebenarnya dah ada sebenarnya. Bagi saya lah. Cuma kita tidak istiqamah ataupun kita tidak identify benda-benda tu. Jadi apabila kita tak buat apa dipanggil stop deflection tu, jadi kita tak fokus lah. Jadi bagi saya ia lebih kepada kita kena fokus dengan apa yang kita buat. Satu dan selamat pagi kepada yang bagi Datuk dan juga rakan-rakan sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT setelah program yang kita ikuti, saya ingat lebih kurang dalam sebulan yang lalu, banyak manfaat yang kita peroleh. Antaranya adalah program ini banyak memberi perubahan kepada tingkah laku manusia. Namun apa yang penting adalah kita sebagai pemimpin dalam satu organisasi, kita sendiri yang perlu melakukan perubahan tersebut. Sebelum kita mengajak yang lain untuk mengikutinya, supaya mereka di bawah silaan kita ni ataupun di bawah tanggungjawab kita ini berasa yakin dengan perubahan yang kita ingin laksanakan. Tak hanya kita berkata-kata, tetapi kita perlu membuktikannya supaya masing-masing berasa selesa dan mempunyai satu visi dan misi yang sama, yang mana kita sebagai pemimpinnya yang menerajui sesuatu ini akan menjadi role model lah kepada mereka di bawah kita. Banyak walaupun sebenarnya apa yang kita bincangkan ini dan tadi pun dah dikumpulkan kumpulan punya idea dan pembentangan seperti ini, walaupun kita merasakan benda itu ada yang kita rasakan kecil, tapi sebenarnya dia memberi impact kepada individu. Kerana seperti yang dinyatakan oleh Tuan Haji Arifin tadi, manusia ini tak semuanya sama. Mereka ada perasaan yang berlainan, keupayaan yang berlainan, thinking yang berlainan. Tapi walau bagaimanapun, satu asas yang perlu ada bagi setiap insan itu, kita adalah sama. Ya? Jadi bila walaupun sekecil perkara yang kita implementkan tu, dia akan mengusik hati kita untuk turut kita laksanakannya secara bersamalah. Itu sebenarnya. Jadi hasil daripada program ni juga, saya merasakan lebih bersemangat lah, lebih bersemangat untuk move dari
masa ke semasa. Saya rasakan di organisasi kita ni ataupun specifically di RP Mata Depan ni, masing-masing ada mempunyai peranan masing-masing seperti yang dinyatakan oleh Puan Hajah Zuraini tadi. Okay? Memang selama ini mereka telah melaksanakan sebaik mungkin. Cuma apabila kita tamat di program ini, kita ada satu tools yang membolehkan kita meningkatkan daripada tahap yang kita ada ni kepada tahap yang lebih baik. Maknanya value tu bertambah dari masa ke masa. And then apabila kita selalu mengajak rakan-rakan kita, anak-anak buah kita, atau even tu anak sendiri adalah lebih baik untuk kita sendiri berubah. Kita mulakan dahulu. Dan kita tunjukkan teladan kepada mereka ni. Memang sukar seperti yang dinyatakan. Pada mulanya memang kita agak sukar. Tapi yang penting tadi ada sahabat saya mengatakan satu perkataan itu bersabar. Kita bukan yang dapat result dalam sekelip mata seperti yang dinyatakan oleh yang bahagi Datuk tadi, itu betul. Kita habis program tu kita rasa eager nak buat. Kita dalam tu kita rasa kenapa tak berubah tak ke tahap yang lebih baik. Kena bersabar. Memang kena bersabar kerana hasil dia kita akan dapat nikmati setelah masing-masing menjiwai perkara tersebut lah. Dia nak lakukan satu perubahan tu dia akan ambil masa. Yang penting adalah perkataan sabar tu. Memang senang, mudah nak cakap sabar tu. Bila kita lalui dia, memang sampai tahap tak sabar pun ada. Tapi ingatlah janji Allah SWT itu kan, berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Memang betul lah tu. Bukan kita nak sampaikan sesuatu yang benar, tapi kita perlu bersabar. Perubahan itu mengambil masa yang lama. Namun demikian, Nabi SAW pun berpesan yang akan dikira bukannya pengawalan kita, tapi pengakhiran kita bagaimana. Akan pengakhiran kita adalah yang terbaik. Jadi apapun sabarlah bila kita melakukan perubahan. Itu saja daripada saya yang bagi Datuk dan rakan-rakan. Terima kasih. Berpengalaman macam mana pun kita, bijak macam mana pun kita, strategi macam mana pun yang kita gunakan, mengikut apa yang saya tahu, dia punya clue dia memang kena bersabarlah. Sebab bila kita guna strategi yang ada, pengalaman yang ada dalam kita mengurus ni, betul, tidak 100% orang boleh terima kita sebenarnya. Satu dua orang yang tak boleh terima kita kerana perbezaan pandangan, pendapat, itu adalah perkara biasalah. Jadi akhirnya memang kita kena bersabarlah. Kita berusaha dan akhirnya kita bertawakal kepada Allah. Sebab apa yang kita buat tu, nawaitu kita yang pertama lillahi ta'ala lah, kerana Allah. Jadi biasanya lebih lama kita jadi pengarah ni, semakin banyak pengalaman yang mungkin kita boleh dapat daripada pengurusan yang kita buat lah. Itu pandangan saya. Yang keduanya, daripada kursus yang kita hadiri ni, ada juga perubahan-perubahan yang saya buat dan termasuk penambahbaikan lah. Macam biasanya bila kita ada sesuatu perkara yang perlu kita bincang, kita buat ad hoc meeting. Tapi buat masa sekarang ni, setiap hari Ahad saya bekerja 8.30 hingga 9.30 tu saya buat mesyuarat lah dengan timbalan pengarah, ketua jabatan dan juga penolong pegawai takbir kanan. Jadi mesyuarat tu saya tukar tajuk dia. Bukan think tank meeting, tapi managerial toolbox meeting. Dalam managerial toolbox meeting ni, saya bincangkan apa juga arahan-arahan ibu pejabat kementerian pada minggu itu yang perlu kita buat, kita rancang dan kita laksana. Dan yang keduanya, apa isu-isu dekat institut yang kita boleh tangani untuk penambahbaikan. Itu antara perkara-perkara yang saya buat lah. Yang seterusnya, sebelum ni kita ada buat worker of the month, maksudnya best worker of the month. Tapi kita akan buat satu penambahbaikan. Selain daripada beri sijil, kita bagi dia token lah.
token tu kita bagi dia duit. Duit tu kita collect daripada managerial toolbox meeting team tu. Maksudnya saya ada 6 orang termasuk PPT tu, penolong pegawai takbir, saya collect seorang RM20 lah. Jadi kita akan bagi RM100. Kalau dia the best worker of the month, kita bagi dia sijil dan juga RM100 tadi tu. Antara lagi satu perkara lah yang saya mungkin dah 15 tahun saya jadi pengarah ni, ada juga yang saya lupa sebenarnya. Especially kepada orang-orang yang nak berpencen, nak berpindah tu. Untuk yang next step tu saya akan kadang-kadang orang nak pencen atau orang nak berpindah ni, kita lupa ambil video dia berdasarkan pengalaman ataupun apa ilmu yang dia nak beri. Kadang-kadang kita memang buat succession plan, saya tahu buat succession plan tu, tapi melalui ceramah ataupun perkongsian dia buat ni selalu kita lupa. Tapi saya akan buat satu konsep baru, saya akan ambil video supaya macam apa yang doktor buat ni, ambil video dan kita boleh tengok balik, kita boleh recall apa yang dia punya ilmu tu, especially pada apa tu technical term ataupun kerja teknikal yang kita perlu ambil pengalaman dia tadi tu. Contohnya macam kalau dia chargeman, dia ada B0, kita punya main switchboard macam mana dia punya operasi. Itu antara perkara-perkara yang saya akan buat lah. Itu next step